Ada lagi tak keturunan Nabi? Ada lah, sebab Imam Mahdi itu kan akan lahir di akhir zaman. Dia kan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi dah tak ada, Imam Mahdi keturunan Nabi daripada mana? Ni benda ni kadang-kadang benda ni simple je tuan-tuan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, keturunan Nabi ni siapa mereka? Mereka adalah wali-wali Allah. Tuan-tuan, kalau keturunan Nabi ni bukan wali Allah, keturunan siapa wali Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aba ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan mengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni sebagaimana yang dia maklumkan, kita teruskan pada bicara hati yang berzikir. Sekali lagi kalau saya ulangi tuan-tuan, dengan sedikit usaha yang kita lakukan ini, kita duduk sekejap ya, selepas daripada maghrib, kita bicara ringkas tentang hati yang berzikir. Kita harap Allah sudi menganugerahkan kepada kita seketul hati yang sentiasa ingat Allah. Ya, tidak pernah hati kita walaupun sesaat lupa Allah, terutamanya di saat kita dalam solat, dalam ibadah khususnya tuan-tuan. Baik, insya-Allah malam ni kita pada perbahasan tajuk, iaitu bermula pada perbahasan muka surat 96, kita dah bahaskan. Tapi itulah tajuk asal perbahasan kita, iaitu bagaimana hati mengenal Allah bila mana kita melalui proses muraqabah dan berada pada kemuncak muraqabah, kita akan berada pada musyahadah, dan kemuncak musyahadah itu kita berada pada peringkat ma'rifatullah. Kita mengenal Allah melalui pandangan hati kita atau penyaksian hati kita. Dan malam ni kita teruskan, ada sedikit baki perbahasan tuan-tuan, yang moga-moga memberi manfaat. Muka surat 98 itu, iaitu ada ulama mengatakan dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf, ya, kitab Haqaiq an-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa ni tuan-tuan, beliau adalah guru kepada Syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani hafizallahu taala. Beliau berguru dengan seorang Syekh Abdul Qadir Isa, dan beliau mengarang kitab Haqaiq an-Tasawuf. Beliau mengatakan anna zikra. Baik, sebelum itu tuan-tuan, salah satu daripada perkara utama dalam perjalanan hati mengenal Allah ni zikir. Ni paling utama. Maka disebut anna zikra, bahawa sesungguhnya zikir syajaratun, dia adalah ibarat merupakan pokok tathmurul ma'arif, yang membuahkan ma'rifah. Ya. Dia ada sebatang pokok diibaratkan yang pokok ini akan membuahkan makrifah. Wal ahwal, serta ahwal. Makrifah mengenal Allah. Ahwal ini ialah sesuatu yang datang, dia panggil apa dalam bahasa mudah tuan-tuan sekalian, dia rasa-rasa yang datang dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, berkait dengan hubungan kita, interaksi kita dengan Allah. Itu ahwal. Dalam bahasa biasa disebut harakatul qalbiyah. Ahwal, dia kadang-kadang gini tuan-tuan, kalau kita jumpa orang, biasa kita tanya kaifal hal wal ahwal. Kaifal hal, apa, macam mana keadaan sekarang, keadaan zahir kita, dan bagaimana juga keadaan dalaman diri kita. Sebab kadang kalau zahir kita nampak okey, tapi dalaman kita tidak okey. Tapi ada orang pada zahirnya nampak tak okey, tapi dalam jiwa dia begitu sekali dekat dengan Allah. Itu dipanggil ahwal.
Maka kedua-dua itu dia akan terbit daripada mana? Zikir. Ya, hati sentiasa ingat Allah. Maka hati akan mengenal Allah, dan bukan setakat mengenal Allah, tercetus satu rasa-rasa tentang perasaan kepada Allah. Allati syammara ilaiha salikun, dengan dua perkara tadi yang menggerakkan seorang salik menuju kepada ma'rifatullah. Apa makna salik? Dah banyak kali kita ulang tuan-tuan sekalian, kita ni mahu tak mahu, nak tak nak, suka tak suka, kita sedang dalam sebuah perjalanan menuju Allah. Ya, perjalanan menuju Allah dua perkara. Satu, perjalanan mengenal Allah, menuju untuk mengenal Allah. Satu, perjalanan untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Nanti sebelum kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, kita hendaklah berjalan dulu mengenal Allah. Tuan-tuan, biasanya kita nak pergi jumpa orang, biasanya kita kenal lah dulu ya. Nanti orang tanya, nak pergi mana ni? Ada nak pergi satu tempat, nak jumpa orang. Nak jumpa siapa? Saya pun tak tahu. Ni masalah ni tuan-tuan. Betul ya? Ke nak pergi juga? Habis kawan kita tanya, you ni nak pergi ke tak nak pergi ni? Sebab nak pergi ni, kenal pun tidak. Tak apalah, pergi je lah. Habis nak jumpa siapa? Tak tahu. Sebab tak kenal. Ini masalah tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita sebab kita pasti akan bertemu Allah, maka kita melalui salik ataupun suluk sebagai seorang salik yang berjalan mengenal Allah. Fala sabila ila naili samariha, dan tidak ada jalan. Ya, maka tidak ada jalan. Kalau kita belajar, saya pernah sebut pada tuan-tuan, lagi sekali kita ulang. Kalau ada lam alif, selepasnya ada isim, huruf akhir baris di atas, maka lam alif tu lam alif lil jins, nafi segala jenis. Maka tidak ada segala-gala jalan, tidak ada. Kita ni kan banyak jalan. Nak datang ke Shah Alam ni, mana-mana boleh tuan-tuan. Melalui Kota Kemuning boleh, melalui Bukit Naga boleh. Contohlah, banyak jalan sampai ke sini ni. Melalui Federal Highway pun boleh. Tapi dalam bab berjalan untuk mengenal Allah, fala sabila, tidak ada mana-mana jalan, ila naili samariha, untuk menuju kepada mendapat buah dalam kita mengenal Allah, illa min syajarati zikir, kecuali melalui pokok zikir. Maknanya siapa yang malah berzikir, tuan-tuan sekalian, tak ada jalan bagi dia untuk mengenal Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila mana imam kita zikir, tunggulah sekejap. Ke tak sempat? Imam bagi salam, imam wirid. Apa makna wirid? Himpunan zikir. Daripada wirid ni kita akan dapat warid, cahaya-cahaya yang Allah akan beri dalam hati kita. Dengan cahaya inilah kita dapat menyaksikan kewujudan, keagungan, kebesaran Allah. Tapi ada orang, tuan-tuan sekalian, minta maaf, saya bukan nak cakap apa ya. Kadang-kadang ada orang bagi salam, padahal tak ada ke mana pun. Saya rasa tak ada ke mana pun. Sebab apa? Sebab lepas kita zikir, kita jumpa dia kat depan je. Betul ya? Ke dah sampai rumah? Tak pun. Duduk pagar depan, duduk sembang. Oh, maknanya, kenapa tak tunggu sekejap dengan imam? Sebab tu kita kata, Imam Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, tidak ada mana-mana jalan untuk kita sampai kepada Allah dalam mengenalnya, kecuali melalui zikir. Maknanya siapa yang tak berzikir atau malah berzikir, maka tak ada jalan dia untuk mengenal Allah. Sebab tu sampai hari ini solat dia tak khusyuk. Sampai hari ini kegerunan dia kepada Allah, kadang-kadang gerun, kadang-kadang takut, kadang-kadang tak rasa apa-apa. Ini bahaya pada saya, pada tuan-tuan. Tapi kita jangan tengok orang, kita tengok diri kita sendiri. Wa kullama azamat tilka syajarah, maka semakin besar pokok, wa rasikha asluha, dan semakin teguh tunjang, kana a'zamu li thamaratiha, semakin berpeluang mengeluarkan buah. Ni ibarat saja tuan-tuan ya. Kalau kita tengok satu pokok tu, ya, dia makin membesar, akar tunjangnya makin mencengkam, insya-Allah pokok tu akan berbuah lah. Ya, tapi kalau dia pokok nampak kuruh kering pokok tu kan, kemudian akar tunjang pun nampak dah keluar, kalau berbuah pun tak sempat masak, dia tumbang. Ini di antara kiasan bahasa yang saya yakin tuan-tuan fahamlah. Maka fazikru, maka zikir, yasmurul maqamat kulliha minal yaqadhah ila tauhid. Maka zikir membuahkan maqamat, bukan sekadar membuahkan makrifah, bukan sekadar membuahkan ahwal, membuahkan maqamat. Maqamat ni ialah sesuatu yang tetap dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Contoh, dalam hati kita ni kadang-kadang dia rasa berubah, kadang-kadang rasa takut, kadang-kadang rasa biasa, kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang rasa, itu ahwal. Sesuatu yang berubah-ubah ni ahwal. Saya tanya tuan-tuan, pernah banyak kali saya ulang pada tuan-tuan, tuan-tuan ni dah betul-betul khusyuk ke kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak. Kadang-kadang khusyuk tu banyak, kadang-kadang khusyuk juga tapi kurang.
Macam mana? Ataupun dah tetap khusyuk. Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, tak ada satu pun. Dah khusyuk tu pula, kalau 70 kekal. Kalau 80 kekal. Kalau 100 kekal. Yang mana satu, tuan-tuan? Ke yang berubah-ubah? Sama lah kita ya. Ustaz sama lah kita. Bukannya kita ni hebat sangat. Berubah-ubah ya. Yang berubah-ubah ni dia panggil ahwal. Hal keadaan dalaman diri. Tapi ada orang sampai satu maqam tetap. Ya, sebagaimana saya pernah sebut pada tuan-tuan, di saat saya masuk suluk atau khalwah dengan Syekh Yusuf Muhyiddin Abakhur Hasan Hafizahullah Ta'ala, 3 hari 2 malam, kadang-kadang 3 hari 3 malam, 4 hari 3 malam, hanya satu aja zikir Allah. Tak apa, saya cerita pengalaman sikit lah tuan-tuan, walaupun benda ini khusus. Khusus ni kadang-kadang tak boleh cerita umum, takut orang salah faham kan. Takut orang salah faham. Tak apa, boleh ke zikir 3 hari 3 malam? Zikir boleh lah, tapi solat kena solat lah tuan-tuan. solat lah. Masa solat berhenti solat lah. Tapi biasanya syekh saya ni dia buat bulan Ramadan. Kenapa? Kerana dia tak nak kita fikir pasal makan. Kalau fikir pun 2 kali je, berbuka dengan bersahur. Kalau hari biasa, sarapan pagi lah, minum pagi lah, tuan-tuan, nasi lemak lah, macam-macam. Tapi nak bagi tahu bila mana kita zikir, salah satu benda yang berlaku dalam hati kita ni ialah dia jadi tetap. Apa makna kalimah Allah, ingatan kepada Allah itu tetap. Banyak kali saya ulang pada tuan-tuan. Ni kadang-kadang live macam ni susah juga nak cerita kan. Ada orang di luar sana, dia suka menafi. Dia suka nafi. Ya ke? Sebab dia ukur dengan diri dia. Ya, contohlah kalau kita dengar, contoh ingat baru ni haul Imam Haddad. Ada hadir. Ya, Imam Haddad solat satu hari berapa rakaat? Satu hari satu malam Imam Haddad solat. Masa tu dia umur 7 tahun. Berapa rakaat? Hadir tak ni? Tak apa dah tuan-tuan. Di masjid negeri tu 200 rakaat. Satu hari satu malam di kehidupan dia solat 200 rakaat. Yang wajib tu yang wajib tu tuan-tuan, yang 5 waktu tu kira biasalah, yang tu dah biasa, tak ada masalah yang tu. Solat sunat dia 200 rakaat. Kita pun tanya dia, ya ke? Sebab kita ukur dengan kita ni 2 rakaat pun terhege-hege. Kemudian bila mana berlaku pada seseorang 200 rakaat, ni bukan orang biasa lah tuan-tuan, ni bukan orang biasa, ni awliya. Ya, kita ni ialah samalah kita orang awam. Jadi nak bagi tahunya begitu, kadang-kadang berubah, kadang-kadang tak. Itu ahwal. Tapi yang tetap tu dia panggil maqam. Tetap Allah. Dia tak ada dah Allah tak. Dia terus tetap. Okay. Cuma kalau kita belajar pasal maqamat ni, kedudukan hati kita ni, maqam ketetapan yang berlaku pada hati kita. Sebab tu malam baru ni bicara tentang taubah. Sebab kata ulama, hati ni dia akan bergerak pertama sekali untuk tetapkan diri dia adalah taubah. Hati yang tetap sentiasa bertaubah. Ya, dalam hati dia saat kehidupan dia lalui, ya Allah maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ya. Aku menyesal ya Allah. Dia selalu datang, dia panggil qalbun munib. Tuan-tuan ingat lagi ayat Quran yang kita baca awal dulu. Ya, saya bawa tuan-tuan sekejap. Pada muka surat surah Al-Anfal, surah Qaf ayat 33. Surah Qaf ayat 33. Man khasyiyar rahman, orang yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman, bil ghaib, yang mana dia tidak kelihatan olehnya. Allah tidak kelihatan oleh orang yang tersebut. Wajaa, lalu dia datang bertemu dengan Allah, biqalbin munib, membawa hati yang bertaubat. Hati yang kekal sentiasa bertaubat. Kita ni ada waktu kita menyesal, ada waktu kita tak kisah pun dosa-dosa yang ada. Tapi ada orang ni tuan-tuan, segala ingat saja dosa dia mengalir air mata dia, ingat saja silap dia mengalir. Kenapa? Hati dia dah tetap terlalu sangat dia ni menyesal, dan dia sangat takut untuk bertemu dengan Allah. Akhir sekali dia sentiasa datangkan penyesalan demi penyesalan, tetap tak kira pagi, tak kira petang, tak kira malam, tak kira siang, tak kira apa, sentiasa dia minta maaf dengan Allah. Ni dipanggil maqam. Kemudian dia akan naik lagi kepada maqam. Ada setengah ulama kata maqam paling tinggi maqam redha. Ada setengah ulama kata maqam hati kita ni yang paling tinggi. Apa makna redha tuan-tuan? Orang sampai satu tahap hati dia tetap redha. Apa berlaku pada dia, sihat ke, sakit ke, susah ke, senang ke, kaya ke, miskin ke, apa, kuat ke, lemah ke, dalam keadaan apa sekalipun dia redha. Dia tak akan kata sepatah pun kenapa ya, dia tak akan kata. Dia keluar, contohnya dia keluar, tengok selipar dia tak ada, okey? Bukan okey selipar tak ada, dia tengok, oh tak ada lah. Tapi kita ni, siapa yang curi ya, siapa yang ambil ya, tu masa gitu tu. Tapi ada orang ni dia redha tengok selipar, dia tak ada lah.
Saya cerita sikit pengalaman tuan-tuan sekalian ya. Saya balik Kelantan baru ni dengan kawan, dua orang, saya 3 orang. Ada kadang-kadang kita ni bila mana kita berzikir ni, kita berwirid, macam kita wirid ni, dia akan hidup, hati kita ni hidup. Salah satu contoh dia hidup bagaimana tuan-tuan, contohlah. Saya balik Kelantan, kemudian letak duit dalam, saya selalu duit saya duduk dalam poket ni aja. Nak letak dalam dompet, saya jarang lah sebab duit tak banyak dalam poket. Kalau dalam dompet tu biasanya duit banyak lah ya. Duit banyak pun dalam dompet. Kalau duit sikit dalam poket seluar je lah. Tapi kadang-kadang risiko dia tengok-tengok tak ada. Dah kita duduk bawa masukkan tangan, bawa keluar masuk tangan, langsung jatuh. Jadi saya pun pergilah. Saya pergi ada lepas makan pagi, pergi satu tempat tu, dekat apa, yang Tugu Nazim mengajar tu, Kota Baru, Dewan Zulkifli. Pergi kat bawah tu, ada seorang makcik dia datang. Dia kata, boleh tak beli kuih makcik ni? Kita kata, kalau kira dah kenyang ni, tak apalah, kita belilah. Saya pun ambil, masuk dalam duit dalam poket, bagi makcik tu, belilah. Lepas tu saya pun pergi masuk satu kedai nak beli baju. Dah itu semua sekali nak bayar dah. Dia pun dah masuk dalam plastik. Tengok-tengok duit tak ada, tuan-tuan sekalian. Kat mana duit? Tak ada, kosong. Tak ada, okey. Bila mana tak ada, saya kata, kena lain kali beli ni. Saya cakap dia, ingat ke duit ada, tak ada duit? Saya cakap, duit tu ada, duit jatuh duit tu. Bukan kata tak bawa duit, mana berjalan tak bawa duit, tuan-tuan sekalian. Kita bukan wali. Wali tak apa dah tuan-tuan, dia tak ada masalah. Kita ni bukan wali, jangan rasa wali ya. Kau ada rasa wali, jangan-jangan. Tak payahlah bawa apa-apa, wali kan. Kita bukan dari bawa. Tapi dah dia jatuh, maknanya dia jatuh. Akhir sekali, jatuh, nak cari kat mana? Mesti tempat makcik tadi. Datang dalam hati saya, dia kata, kalau dah hilang lah, nak cari apa? Saya pun tanya balik, ya ke? Yalah. Kalau macam tu tak apalah. Saya duduk cakap dalam hati saya, ni nak cerita ni tuan-tuan sekalian. Hilang lah. Nak cari apa? Tak payah carilah. Yalah, tak payah carilah. Di hati saya cakap, okeylah, tak apalah, tak payah cari. Okey, tak payah cari tuan-tuan. Satu benda. Satu lagi, saya tasbih. Tasbih ni sayang tuan-tuan. Tasbih kita ni sayang. Syekh saya kata, kamu jaga tasbih kamu macam kamu jaga nyawa kamu. Apa maksudnya? Kerana dia satu alat, kamu kena sayang satu benda yang dia mengingatkan kamu kepada Allah. Kalau tuan-tuan ada, puan-puan ada seorang suami, tuan-tuan ada seorang isteri yang selalu ingatkan tuan-tuan pada Allah, tuan-tuan sayangi dia sampai akhirat, sampai mati. Begitu juga ada benda-benda yang menyebabkan kita ingat Allah dengan benda tu. Salah satu tasbih yang tuan-tuan mungkin payah bawa tasbih counter tu kan. Ni, tuan-tuan jaga betul-betul, jangan sampai hilang counter tu. Dia penyebab yang menyebabkan kita ingat Allah. Jadi saya selalu pegang tasbih ni, selalu pegang. Kemudian berhenti di R&R nak balik. Kemudian tak tahu Allah, tak ingat, lupa, keluar pergi minum, masuk balik, baru teringat pada tasbih. Tengok, tak ada. Sudah, kemudian nak keluar kereta balik nak cari. Dia cakap apa? Tasbih hilang ya? Hilang. Biarlah dia hilang. Saya kata, biar dia hilang ya? Yalah. Tak apalah. Dah biar dia hilang, tak apalah. Saya pun naik kereta, mari kita pergi. Sekalian. Minta maaf, saya nak cakap ada. Bila mana kita zikir ni, hati kita, dia mengajar kita, redha je lah. Okey, apa yang saya nak cerita pada tuan tu, bila mana sampai ke sini, saya naik kereta kawan tu, Dianya bersungguh lah. Dia kata tak apa, saya usaha carilah, mungkin ada jatuh. Dia pergi basuh kereta dia, tuan-tuan sekalian. Basuh, dia pesan pada yang tu, tolong cek betul-betul ni, bahagian dalam ni, cari tasbih ustaz ni, kena cari, dia kata. Lepas tu tak jumpa. Dia tak jumpa, dia pergi basuh tempat lain pula, tuan-tuan. Dia pergi basuh tempat satu lagi, baru basuh pergi satu lagi. Dia nak suruh apa? Dia nak suruh kawan tu cari juga tasbih tu. Ada, tuan-tuan, ada tempat duduk tu, ada. Tapi rupanya Allah ni, dia nak ajar kita, di saat kita serah pada dia sesuatu, jangan risau, dia akan kembalikan kepada kita kalau kita betul-betul berhajat. Ya tuan-tuan ya. Apa maksud apa? Di saat kita zikir, dia akan membuahkan satu makam ketetapan dalam hati kita. Apa yang hati kita salah satunya, dia mula dengan taubat, kemudian dia naik dengan syukur, dia naik dengan sabar, dia naik dengan dia, sampai satu masa dia katanya dia naik kepada satu makam yang namanya redha. Dan sebab tu awliya-awliya Allah ni tuan-tuan, bila mana dia cakap satu perkara, kenapa berlaku, kenapa jadi benda tu,
Sebab dia cakap tu setelah dia menerima segala-gala dari Allah, maknanya bila mana dia keluar daripada mulut dia, itu bukan sekadar daripada mulut dia, tapi dengan izin Allah. Sebab tu jadi. Itu kalau kita duduk dengan para awliya ni, tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab dia redha semua dengan apa yang Allah lakukan ke atas diri dia. Maka sampai satu masa, kalau dia cakap juga, maka bukan cakap dengan dia kehendak dia, tapi Allah izinkan dia untuk kata. Kalau dia kata apa-apa pada kita, habis kita, tuan-tuan. Ya. Lepas tu baru ni masa para habaib datang kan. Para habaib datang. Kadang-kadang orang hantar pada saya, "Ustaz, apa pandangan Ustaz? Ada orang ni macam-macam keji, maki, menyesatkan dan sebagainya." Tuan-tuan, saya nak tanya soalan. Ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bolehlah kalau jumpa-jumpa bagi tahu. Para habaib ni, mereka adalah ahlu baitin Nabi, ahli keluarga Nabi. Ya, siapa sahkan mereka ahli keluarga Nabi? Satu dunia, tuan-tuan sekalian, mengesahkan mereka ahli keluarga Nabi. Ni keturunan daripada Sagaf, ni daripada Haddad, ni daripada Al-Adrus. Ya, ni keturunan ni asal daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Ada lagi tak keturunan Nabi? Adalah, sebab Imam Mahdi tu kan akan lahir di akhir zaman. Dia kan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi dah tak ada, Imam Mahdi keturunan Nabi daripada mana? Ni benda ni kadang-kadang benda ni simple je, tuan-tuan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kalau keturunan Nabi ni, atau saya sebut begini, keturunan Nabi ni siapa mereka? Mereka adalah wali-wali Allah. Dia tanya, tahu daripada mana? Tuan-tuan, kalau keturunan Nabi ni bukan wali Allah, keturunan siapa wali Allah? Wali ni ada tak? Ada. Siapa kata ada? Allah kata ada dalam Quran. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan sedih. Ya, kerana semua itu datang dari Allah. Kenapa dia kena takut kalau dia bergantung dengan Allah? Jadi wali ni, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni wali ke tak, tuan-tuan tak ada lagi sedih dan takut kepada apa-apa sekalipun. Tuan-tuan ada rasa takut lagi tak? Takut sakit, takut miskin, takut orang hina, takut, ada lagi tak takut? Belum jadi wali lagi dah. Ada lagi tak sedih? Ya, hilang selipar Jepun pun sedih juga. Ini Mas Amin lambat lagi lah jadi wali, tuan-tuan. Dia tak ada sedih lah. Okey ya. Baik. Wali ada tak? Ada. Siapa bagi tahu ada? Allah bagi tahu ada. Okey, siapa wali Allah? Wali tu ada? Ada. Siapa wali Allah? Kalau keturunan baginda Nabi itu bukan wali-wali Allah, keturunan siapa wali Allah? Macam kita kata juga, Imam Ghazali wali tak? Wali? Imam Ibn Hajar, kalau kita mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah ni imam-imam besar dunia ni, tuan-tuan. Kalau mereka bukan wali Allah, imam mana wali Allah? Imam surau, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap gitu, tuan-tuan, minta maaf ya. Bukan merendahkan imam kita, tak. Kadang-kadang orang dunia akhir zaman dia suka sangat dia nafi orang. Dia ingat dia ni mulia sangat. Kalau Habib-Habib tu bagi mereka hina, siapa yang mulia? Dia lagi mulia, tuan-tuan. Kalau dia hina wali ni, para habaib tu dia duk hina kan, dia duk buat ni, tuan-tuan, duk hina. Ya, you hina para habaib tu. Maknanya kenapa you hina? Sebab bagi you para habaib tu adalah manusia yang hina. Habis siapa yang mulia? Kalau keturunan Nabi tu hina, siapa mulia? Mufti Perlis mulia lebih pada ini. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kurang hajar ni. Minta maaf saya, tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi tu kamu hina, kamu kata hina, siapa lagi manusia mulia atas muka dunia? Keturunan Firaun. Betul, kadang-kadang kita berfikir tu biar logik lah, tuan-tuan. Ni tuan-tuan minta maaf orang lama ya. Orang lama ni ni orang-orang muda di luar sana tu. Ya, biar reti adab. Ya, maki hamun, subhanallah. Kalau ya pun you mulia, you jangan hina orang lah. Okeylah, you mulia, okeylah. Kenapa you nak hina orang? Kalau ataupun you rasa you terlalu mulia, kerana orang terlalu hina. Orang mulia takkan hina orang, tuan-tuan. Kerana mulia itu ialah tidak menghina orang lah. Ya. Mana ada orang mulia hina orang? Orang baik ada burukkan orang. Kalau dia baik, dia burukkan orang, tak baiklah dia. Subhanallah. Benda-benda simple lah, tuan-tuan ya. Minta maaf, tuan-tuan, tegas sikit situ ya. Lepas tu untuk pertikai keturunan orang. You kau dia keturunan Nabi, habis you keturunan apa? Macam kalau kita kata, ni ustaz ni keturunan Tok Janggut ni. You kau keturunan Tok Janggut. Janggut pun tak ada pun. Sedap. Ya apa?
Tuan-tuan, ada orang petikai keturunan orang. Apa ini memang problem lah. Mental lah tuan-tuan. Minta maaf lah. Kalau saya tanya Tuan Haji keturunan mana ya? Saya keturunan sekian. Ya ke? Lah, tadi dia tanya orang. Gitulah tuan-tuan dunia hari ni. Allah. Minta maaf lah tuan-tuan sekalian ya. Ada orang atas muka dunia, mereka telah sampai satu maqam redha. Mereka redha segala-galanya dengan Allah. Tapi jangan sampai mereka sebut sepatah kata, habis kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat kat orang tu, kadang-kadang kita pula ya, awak ni, orang kata apa, kenapa awak diam? Jawab je lah. Kan kita jadi penghasut pula. Tapi pada dia ni sabar. Ya, jawab je lah. Ya, kenapa diam je? Jawab je lah. Tak, dia memang di perangai dia dah tenang. Dia tenang, dia relax. Orang nak kata bodoh, kata dah relax. Dia ni tuan-tuan, orang yang mulia dihina takkan hina kerana dia mulia. Tapi orang yang hina, walau sekalipun dia mulia, dia tetap akan hina. Ya, Rasulullah dulu dihina oleh masyarakat Arab. Tapi Rasulullah adalah manusia mulia, maka sampai hari ini kita muliakan. Abu Jahal dimuliakan oleh masyarakat Arab, tapi dia hina, hari ini semua orang hina dia. Kerana yang hina adalah akan berterusan hina. Tak apalah tuan-tuan, sedikit saya nak sentuh supaya hidup ni kita redha satu hari nanti. Tapi ada ulama kata maqam yang paling tinggi adalah mahabbah. Maqam hati kita ni sampai satu tahap dia berada dalam cinta. Dia cinta semua orang, dia kasih semua orang. Dia tak ada pandang orang hina, dia tak ada pandang orang keji, dia tak ada pandang orang apa-apa. Dia semua sayang kat orang. Dan dia doa supaya orang masuk syurga. Betul saya pernah sebut pada tuan-tuan, jangan pernah ada dalam hati saya, hati tuan-tuan, mengharapkan sesiapa pun masuk neraka. Kerana kita sendiri belum tentu syurga. Ya. Sedap ada kata orang ni masuk neraka, orang ni sesat, orang ni syirik, orang ni bid'ah, orang ni masuk neraka semua. Habis you masuk syurga ke? Siapa jamin? Siapa bagi jaminan you masuk syurga? Minta maaf lah tuan-tuan, air dengan you malam ni sikit ya. Dia kadang-kadang kena guna juga. Kalau saya cakap ana anta, tuan-tuan tak okey. Tuan-tuan ni kan mahir bahasa Inggeris kan. Saya broken aja, tapi janji bagi je tuan-tuan. Okey ya? Faham insya-Allah ya. Saya tuan-tuan harap anak cucu kita faham, beradab dengan ahli keluarga Nabi. Ya, kalau dengan ahli keluarga Nabi kita tak beradab, di mana lagi akhlak dan adab kita? Ni tuan-tuan sekalian ya. Allah, satu benda saya nak tambah sikit yang terakhir lah tuan-tuan. Sepatutnya saya khatam tajuk ni. Ya, tapi sempat lagi. Okeylah. Hari ni tuan-tuan, kalau kita hina lah orang yang mulia, contohlah, minta maaf saya cakap, contoh. Kalau ada orang hina anak sultan atau keturunan sultan, apa akibat dia akan tanggung? Ya? Kau nak tahu, cuba tulis penghinaan dalam Facebook kepada raja muda kan sebagainya, contoh. Saya ingat lepas 2-3 minit polis sampai. Okey ya? Kenapa? Kenapa kita nak hina orang? Satu, cuba hina anak PM contohnya. Dia blok kereta dia tengah-tengah jalan kan. Cuba buat sesuatu hal sikit, mesti polis datang tangkap. Baik, orang yang hina keturunan Nabi, ingat Allah nak diam saja tuan-tuan di akhirat. Ya. Nabi itu kekasih Allah. Maka keturunan Nabi itu juga kekasih-kekasih Allah. Orang cari pasal dengan kekasih Allah, ingat Allah nak duduk diam. Okey, hari ni bolehlah bercakap lagi, hari ni bolehlah tuan-tuan bergerak lagi sampai satu masa mati. Siapa nak? Sebab tuan-tuan hidup saya dengan tuan-tuan, mati saja kita, hanya Allah boleh bantu kita dalam kubur. Tapi kalau kita hina orang yang dicintai oleh Allah, ke mana kita nak bawa muka kita, diri kita? Sebab tu agak-agak lah kalau nak hina orang kan. agak-agak lah tuan-tuan ya. Ya, agak-agak lah. Macam ginilah saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu. Kalau orang nak hina kita, boleh tak? Boleh. Nak hina kita boleh. Sebab kita bukan mulia sangat pun, kita kena sedar diri. Tapi jangan hina ayah kita. Betul tak? Jangan hina mak kita. You nak hina I boleh, okey? I boleh terima sebab I bukan okey sangat pun. I pun banyak dosa je pun. You hina lagi baguslah. Tapi you jangan sampai hina ayah I. You jangan sampai hina mak I. Memang penumbuk I sampai kat muka. I takkan duduk diam. Gitulah tuan-tuan. Boleh ya? Allah, kira khatamlah tajuk ni tuan-tuan. Dia mudah aja mengaji ni. Tak ada, saya nak masuk muka surat 100. Muka surat 100. Zikir adalah segala-galanya. Maksudnya apa? Tuan-tuan ingat Allah, Allah akan jaga tuan-tuan semuanya. Tapi kalau tuan-tuan lupa Allah, tak zikir pada Allah, tuan-tuan akan lupa segala-galanya termasuk diri tuan-tuan.
Berapa ramai manusia lupa diri. Kenapa? Punca dia lupa Allah. Okey, akhir sekali tuan-tuan muka surat 100 tu. Muka surat 100, hanya Allah dalam hati kita. Ini dah banyak kali dah. Saya baca sikit yang tuan-tuan pun dah biasa baca. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi, cukuplah bagiku, Rabbi, Tuhanku. Ya tuan-tuan sekalian, hidup ni kalau Allah, kalau kita nak tahu, cukuplah bagi kita Tuhan kita, maka Allah sudah cukup bagi kita. Siapa? Jalallah, keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Yang ni banyak kali kita ulang tuan-tuan sekalian. Ni kita baca dalam munajat, kadang-kadang menangis kita di malam qiyamul lail. Tapi sejujurnya kalau kita kata, kita tanya soalan, isteri ada tak dalam hati Tuan Haji? Ada? Ke dah buang daripada hati? I dah buang you daripada hati I. Pandai-pandai you bawa diri. Kalau yang ada cucu, cucu ada tak dalam hati? Ada? Tak ada? Ada. Harta ada dalam hati? Ada. Jawatan ada. Yang orang ada jawatan lah. Ada dalam hati dia. Habis yang kata, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Apa cerita? Jadi tuan-tuan, bila mana orang sudah mengenal Allah dengan hati dia, dalam hati dia hanya Allah. Itu sebenarnya. Kalau selagi mana dalam hati tuan-tuan ada selain Allah, tuan-tuan belum mengenal Allah. Itu maksud saya. Okey ya? Kalau tuan-tuan kadang-kadang saya ni dah kenal ke Allah. Inilah. Dalam hati tuan-tuan hanya ada satu saja, Allah. Tuan-tuan sudah mengenal Allah. Tapi kalau dalam hati tuan-tuan 1001 perkara ada, termasuk Allah. Sebab tu dalam solat tuan-tuan ingat segala-galanya, betul ya? Anak kunci kereta, anak kunci motor, ingat semua dalam solat. Tuan-tuan belum mengenal Allah. Samalah saya pun, bukan tuan-tuan saja, sama saya. Itulah dia punya kunci salah satunya. Tetapi cuma nak sebut sedikit, bila mana ada Allah, mesti ada Rasulullah. Kerana Allah tak akan bersama dengan kita tanpa kekasihnya. Boleh ingat tuan-tuan saya? Dan Allah, macam saya pernah sebut pada tuan-tuan, ingat kita baca satu kitab dulu. Siapa Nabi Muhammad? Allah tak terima kita sebagai seorang Muslim kalau kita tidak mengakui Nabi Muhammad. Allah tak terima kita sebagai seorang mukmin kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Allah tidak akan terima solat kita kalau kita tidak membaca tasyahud dalam tasyahud akhir kita. Allah tak terima doa kita kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah tak terima seluruh hidup kita, dunia dan akhirat kita, kalau tidak melafazkan syahadah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Muhammad. Maka dalam ni kena ada Allah dan Rasul. Ya, Allah dan Rasul. Kalau tak ada Allah dan Rasul dalam ni, kita belum cukup mengenal Allah. Sebab tu saya pesan dulu, tuan-tuan balik rumah nanti yang tak ada, kalau yang dah ada isteri kat belakang, mudah. Kita dah bagi tahu malam ni, tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan yang tak bawa isteri, tuan-tuan balik jumpa isteri, I ada urusan penting dengan you malam ni, ya, harap you tenang. Ni suspense sikit ni. Mesti kalau tak kena gaya dia dah mula menangis ni, apa ni yang malam ni abang nak bagi tahu pada awak, abang akan buang awak daripada hati abang. Ya. You terima, you tak terima, itu you punya pasal lah. Tapi I akan buang you daripada hati I. Dulu you ingat tak kita janji dulu, I akan simpan you dalam hati I selama-lamanya. Betul ya? Ada janji dulu. Bermula malam ni you kena faham dan you kena terima betul-betul, I akan buang hati you daripada hati I. Nanti dia tanya pula, siapa ada dalam hati you? Ni mesti dia tanya. Soalan memang soalan biasa tuan-tuan. You ada orang lain? Masa tu pandai-pandailah tuan-tuan jawab. Kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Jawab tak ada. Kalau ada, pandai-pandai jawab. Habis you nak letak I kat mana? You akan ada sentiasa di sisi I. Itu bahasa dia. Tapi you tak akan ada lagi dalam hati I. Dalam hati I hanyalah Allah. Kerana I sudah dekat untuk bertemu dengan Allah. Dan I bertemu Allah pun, you tak akan datang dengan kita isteri. Sama kita suami. Kalau kita pergi jumpa Allah pun, kita pergi seorang aja tuan-tuan. Betul ya? Kita ada bawa isteri. Seorang aja. Tapi ada juga orang yang Allah bagi memang betul janji, mungkin barangkali masa dia bercinta itu jujur cinta dia, maka dia accident, satu isteri suami accident, mati kedua. Memang rasanya cinta yang paling jujur, sehidup semati.
Tapi agak-agak kita ni sehidup semati tak? Ke siapa yang mati dulu? Dan di saat kita mati, tuan-tuan, hanya kita dengan Allah. Lepas tu fahamkan isteri kita, fahamkan suami kita. Maka bila mana dia faham, oh, kalau macam tu, yang dulu abang ada dalam hati I kena buang jugalah. Okey, buang abang daripada hati you letak Allah. Habis saya nak letak abang kat mana? Letak abang kat masjid, kat surau. Okey, you letak abang kat surau seksi 8. Itu sudah bernilai dan cukup bermakna bagi abang untuk bertemu Allah. Okey, tuan. Okey, tadi malam ni nak buat ni malam ni. Saya dah lama cakap kat isteri saya. Dalam hati tak ada. Jangan letak kita dalam hati. Kenapa? Dalam hati hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Okey, selesai. Muka surat 101. 101, 102. Kemudian, okey, saya nak sebut satu je, tuan-tuan. Masa saya di Hadramaut Yaman dulu, satu kali Habib Omar, dia panggil semua masuk dalam masjid. Dia kata, bawa bantal. Pergi ambil wuduk, pergi bilik, bawa bantal, bawa selimut. Hai, pelik ni. Macam mana Habib Omar suruh bawa bantal? Okey, kita, guru kata apa, mesti taat. Ya. Masuk dalam masjid, dia pun kata, okey, lepas isyak ni, bermula sekarang ni, dah ada wuduk semua, dah ada. Okey, niat iktikaf. Kemudian, pertama, baca 5 juzuk Quran. Okey, baca 5 juzuk Quran. Yang kedua, baca, di sini. Baca La ilaha illallah 1200. Habis yang tu, baca zikir Allah 1200. Ni tuan-tuan, saya cakap ni saya ya. Cuba nak kongsi dengan tuan-tuan. Nak amal tak nak amal, itu tak ada masalah. Kemudian ada orang, ni nak amal ni ada dalil ke? Itu satu problem lah. Tuan-tuan, ada dalil. Kalau kita cakap dalil pun dia tak faham juga. Kita tanya, dalil apa? Ada dalil ke? Yalah, nak dalil apa? Kita kata, nak kata apa tu, tak bahasa mudah. Dalil ni petunjuk. Ya, petunjuk. Nak petunjuk apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dalil apa lagi nak? Sebab dalil ni banyak. Dalil ni banyak, tuan-tuan. Tahu ya? Dalil ni banyak. Quran tak ada dalam Quran, sunnah tak ada dalam sunnah, ijma' tak ada dalam ijma', qiyas tak ada dalam qiyas, tak ada dalam qiyas. Boleh juga guna dalil juga al-qawaid fiqhiyah. Tak ada qawaid fiqhiyah, boleh juga guna dalil usul kaedah-kaedah usul. Kemudian apa lagi? Al-adah muhakkamah, syar'un man qablana. Apa lagi? Banyak dalil ni, tuan-tuan, lebih pada 10 dalil. Nak dalil mana? Kita tanya. You minta dalil ni, you nak dalil apa? Mesti kita dalil Quran lah. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada sunnah, tak boleh pakai lah. Dia sendiri pun tak faham dalilnya ada berapa. Dia nak ada 2 je. Ya, kenapa? Dia nak ikut dia. Saya tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Okey, kalau kita baca Quran, you nak terima tak zikir Allah? Saya nak ringkaskan seringkah mungkin. Baik, saya cerita ringkas lah, tuan-tuan. Tak payah cerita lah pasal orang yang nak minta dalil tu. Pergi masuk. Ya. Dalil tu sendiri ada 2. Dalil yang saya sebut tadi satu lagi dalil dari segi rasa. Boleh faham, tuan ya? Dalil dari segi rasa. Saya buat contoh pada tuan-tuan. Kalau kita rasa gula tu manis, kita ambil gula, kita rasa manis. Dia pun tanya kita, manis tak? Kita kata manis. Dia pun tanya, mana dalil? Orang macam ni, tuan-tuan, dia tak boleh tanya dalil, kita rasa. Ya, kalau you nak tahu, you rasalah. Ambil gula 1 gelas ni, masukkan dalam mulut dia, biar dia rasa. Contoh, dia ada dalil rasa, tahu boleh faham ya? Tongkat Ali, dia boleh bagi kuat tak? Mana dalil? Rasa lah. Kau nak tahu, rasa. Dia ada perbahasan Quran, dia ada perbahasan hadis, dia ada perbahasan ijma', dia perbahasan, iaitu kita cerita lain kali lah ya. Tapi ada satu lagi rasa. Baik, kalau tuan-tuan nak rasa, salah satu tuan-tuan boleh ambil. Satu malam ni tuan-tuan kena habiskan 5 juzuk Quran, 1200 La ilaha illallah, 1200 Allah ya, surah Muzammil ayat 8. Tapi saya tak tulis dalam buku ni.
Takut jadi fitnah. Zikir hu. Ya, hu. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, ada waktu dia sebut diri dia, la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada waktu dia sebut diri dia, la ilaha illahu. Ada waktu dia sebut diri dia, la ilaha illa ana. Ada waktu dia sebut diri dia, la ilaha illa anta. Ya, cuba baca Quran dan fahami satu-satu tu. Ya ke zikir, ya Allah ni la ilaha illallah, okey? La ilaha illa ana. Surah Taha tu. Fa'budni. Kemudian la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Allah. Kadang-kadang diguna nama, kadang-kadang diguna kata ganti nama. Jadi ada zikir dengan nama, ada zikir dengan kata ganti nama. Baik. Kemudian habis yang 3 tadi, 4 istighfar 3,000, selawat 3,000. Ni. Jadi bagi satu malam tu. Tapi pengalaman kita bila mana kita mula zikir habis 5 juzuk Quran ni sekejap aja tuan-tuan kita baca. Alhamdulillah tak okey, tak mengantuk. Ya. 5 juzuk Quran, satu juzuk 20 minit lah, 15 minit, 20 minit. Yang hafal ya, yang hafal ni. Yang tak hafal saya tak tahu dah. Yang hafal 15 minit. Di tempat Habib Omar tu, tuan-tuan tahu syarat dia nak duduk tahun 1. 30 juzuk Quran, 1000 hadis. Syarat nak duduk tahun 1. 30 juzuk Quran, 1000 hadis. Satu kitab Riyadhus Shalihin tu kena hafal. Baru boleh masuk tahun 1. Tak boleh bayang kalau tahun 4. Qiyamul Lail tiap-tiap malam. Qiyamul Lail tiap-tiap malam. 4 tahun duduk kat situ, 4 tahun Qiyamul Lail. Pukul berapa? Tiap-tiap pukul 3 pagi. Khatam Quran seminggu sekali. Sebelum makan tengah hari, 1 juzuk Quran. Itu yang lain. Ni orang sesak. Nak kata sesak ni. Kami dulu khatam Quran seminggu sekali. Tiap-tiap pagi Khamis majlis khatam Quran. Sebab tu kadang-kadang kita nak cakap okey ya? Kemudian zikir 3 habis macam tu. Tuan-tuan rasa lah. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa paling ringkas lah, tuan-tuan zikir la ilaha illallah 1200. Kalau tuan-tuan nak rasa zikir ni apa? Fataha babul qalbi, dia akan buka pintu hati tuan-tuan. Wal qalbu mahallul mahabbah, Allah akan campak cinta yang mendalam kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan amal dalam 40 hari lah. Biasanya amalan khusus ni 40 hari. Ni mana dalil pula? Buatlah kalau nak rasa. Kalau tak nak rasa tak payah. Dia mudah gitu tuan-tuan. Ya, contohlah kita jumpa doktor. Doktor kata awak ni sakit sekian-sekian. Ya ke? Tanyalah. Ada dalil lah. Kemudian doktor kata kena makan ubat pagi yang ni 3 biji. Siapa mana dalil 3 biji? Tapi makan sebelum makan ubat ni, sebelum makan. Ada makan ubat selepas makan. Doktor kata kalau you nak sihat, you ikut je lah. Kalau tak nak sihat, you tak payah makan apa-apa, baliklah. Sama juga ni tuan-tuan. Saya nak bicara pada tuan-tuan rasa. Kalau tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan cuba 40 hari la ilaha illallah. Bila nak baca dekat nak tidur, la ilaha illallah ni 1200, 10 minit tak sampai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 minit habislah 100. Ya. 12 minit ataupun bolehlah 15 minit, dapatlah 1200 sebelum tidur. 1200. Jangan pula tuan-tuan baca la ilaha illallah 1200, memang 2 malam tak habis tuan-tuan. Pandai-pandai lah kan baca. Tuan-tuan boleh rasa, tuan-tuan akan rasa satu kerinduan yang tidak pernah tuan-tuan rasa kepada Allah. Tuan-tuan pernah rindu? Pernah. Ya, betul ya, pernah rindu ya. Banyak tak tuan-tuan rasa rindu tersebut? Dan tuan-tuan pernah tak tenggelam dalam rindu? Pernah. Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rindu, kelemasan dalam kerinduan? Pernah. Tuan-tuan, kalau kita cinta pada seseorang, sudah pasti kita merinduinya, tak akan sampai tahap kita tenggelam. Tapi kalau dengan Allah, ada orang rindu Allah, mati tuan-tuan. Ada orang rindu Allah, pensan, mati. Sebab tu kadang-kadang mungkin Allah tak nak bagi pada saya, pada tuan-tuan, sebab kita tak mampu menanggung kerinduan yang bersangatan kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa, cubalah tuan-tuan. Saya pernah amal begini tuan-tuan ya. Contoh kita solat maghrib ni,
hati kita dah mula datang, ya Allah lambat lagi ke nak solat Isyak. Lagi menderita di saat kita solat subuh, kerana subuh dengan zuhur tu agak panjang. Ya Allah lambat lagi ke, ya Allah zuhur, ya Allah. Ya Allah lambat lagi, ya Allah aku nak solat, ya Allah. Masa itulah baru kita faham, barulah kita faham sebelum solat zuhur ada orang dia akan solat, dia 2 rakaat dia bangun, dia 2 rakaat dia bangun, habis 2 rakaat dia bangun lagi, kerana kerinduan kepada Allah. Lepas tu ada ulama dia kata apa, kalau rindu ada dijual di pasar-pasar, pasti akan pergi beli. Kalau minta maaf, kalau mati tu dijual di pasar-pasar, aku akan pergi beli mati tu, kerana aku dah terlalu rindu dengan Allah. Kerana hanya dengan mati kita dapat bertemu Allah. Ya, tahu tuan-tuan sekalian, orang rindu lain. Kita mungkin tak pernah rasa. Kalau tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan cuba amal la ilaha illallah, la ilaha illallah 1200. Tuan-tuan sekalian sebelum tidur lah, mudahlah kalau tuan-tuan tidur, insya-Allah dia beberapa masa Allah akan bagi kerinduan yang bersangatan tuan-tuan kepada Allah. Tu. Yang kedua, Allah ni dia buka satu pintu. Pintu ni dia bahasa kiasan tuan. Ya, jangan tuan-tuan baca dalam buku tu tuan-tuan faham, oh rupanya roh pun ada pintu. Bahasa kiasan. Ya, macam pintu rezeki, pintu apa? Pintu ilmu, pintu apa lagi? Pintu rahmat. Tu biasalah. Ya, tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan nampak aje masuk pintu surau. Tuan-tuan masuk pintu apa tadi tu? Pintu rahmat. Ada nampak tak? Mana kan Nabi ajar pada kita saat nak masuk masjid, saat nak masuk surau, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, engkau tolong buka pada aku pintu-pintu. Maknanya kalau kita belajar bahasa Arab, babun satu pintu, abwabun pintu-pintu. Maknanya di saat tuan-tuan melangkah melalui pintu satu ni ataupun pintu belah sini, nampak satu pintu aja tuan-tuan masuk, tuan-tuan sedang memasuki pintu-pintu rahmat Allah. Betul lain rasa hati kita, rasa jiwa kita dengan Allah. Masa tuan-tuan keluar ni, tuan-tuan nampak keluar pintu surau, tapi sebenarnya tuan-tuan keluar pintu apa tu? Abwaaba min fadlik, pintu-pintu limpahan kurnia Allah. Setelah tuan-tuan datang jumpa Allah, Allah Tuhan yang maha kaya, maha penyayang, tuan-tuan keluar, Allah akan beri segala limpahan, segala-gala pada tuan-tuan. Nampak zahir, nampak pintu surau, nampak pintu masjid. Sama juga orang masuk pintu nombor, pintu kedai nombor ekor. Nampak masuk pintu kedai nombor, dia masuk pintu apa tu? Pintu kemurkaan Allah. Dia tak nampak? Okey ya, ke nak pintu lain pula. Itu bahasa kiasan. Maka kalau itu bahasa kiasan, boleh terima tak? Boleh terima. Maka adalah pintu hati. Okey ya, ada pintu dalam diri kita ada roh. Maka kalau tuan-tuan nak mengenal Allah, tuan-tuan berzikir. Tapi zikir Allah, zikir khusus. Tuan-tuan kena ada mursyid. Zikir Allah ni dia ada mursyid. Sebab sampai satu tahap zikir Allah, saya cerita pada tuan-tuan 3 hari 2 malam apa semua sekali. Bila mana kita keluar daripada situ, hakikat sebenarnya kita akan nampak segala-gala ini. Ya. Ni bahasa kiasan tuan-tuan sekalian ya. Tuan-tuan nampak kalimah Allah. Rupanya segala makhluk ni dia bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih pada Allah. Sabbah tu fi'il madhi, verb past tense, fi'il madhi. Telah bertasbih, bukan baru bertasbih, bukan akan bertasbih. Sudah bertasbih segala-gala yang ada di 7 tela langit, yang ada 7 pada bumi. Maka kalimah ni bila mana dia keluar, dia bergerak di udara ni tuan-tuan. Dalam frekuensi yang tertentu. Macam radio tu, tuan-tuan ingat radio tu? Orang bercakap di ruang udara tu. Radio kita duduk kat sini, orang duduk di konti tu, tapi sampai suara dia ke sini, padahal tak ada wire, tak ada apa. Dulu mungkin nampak ada wire lah kan. Sekarang mana ada wire? Daripada mana dia pergi suara itu melalui apa? Melalui ada apa nama dia bila tak? Kalau saya silap, tuan-tuan ada frekuensi tertentu ni. Ya. 97.6. Atau keluar suara siapa? Red Hot FM. Contoh. 96.3 keluar suara Saleh Yaakob. Yang Abang Saleh Yaakob ni duduk kat mana dia? Dia duduk kat konti. Kenapa sampai kat kita? Ada suara. Begitulah tasbih-tasbih yang dibaca ini tuan-tuan, dia akan keluar kalimah Allah, dia akan nampak. Ni tapi kena ada mursyid. Kita pejam, kita nampak, kita celik, kita nampak, kita pejam, nampak semua kalimah Allah. Tuan-tuan tahu sampai ke tahap itu apa?
permulaan. Kalau tuan-tuan dah sampai tahap, kalau tuan-tuan tak sampai tahap tu, tuan-tuan tak pernah mula untuk mengenal Tuhan. Semua ni tuan-tuan pergi tengok di pokok-pokok, subhanallah, 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 subhanallah. Ni mic ni botol-botol air ni semua ni. Dinding-dinding ni. Ni nampak aja ni, nampak ni biasa je, tak tahu apa ni, ya. Dia tergang besar tasbih pada Allah. Gitulah tuan-tuan sekalian. Wallah alam, kita nak sebut lebih daripada itu, itulah. Apa kemudian muka surat 103, hati sentiasa bersama dengan Allah. Yang saya sebut tadi lah zikir Allah, 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 Allah. Baik, dalam hati kita ni ada beberapa perkara, ada nama niat, ada nama azam dalam hati tu. Ada nama khawatir, lintasan hati. Lintasan hati ni ada 4. Satu dinamakan al-khawatir al-ilahiyah, lintasan hati daripada Allah. Mana dalil dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tak apa, tapi kita tak nak bincang panjang sangat, kita jawab ringkas, ruduh. Ada lintasan hati daripada Allah. Hati yang mana? Hati yang sentiasa zikir Allah, ingat Allah. Ni bukan hati saya, bukan hati tuan-tuan lah, ni hati para awliya. Yang kedua dinamakan al-khawatir al-malakiyah, iaitu lintasan hati daripada malaikat. Bila mana hati kita ni kan dia ada satu rongga dalam tu. Ingat tak kita belajar, ustaz kita mengajar hadis, ada satu rongga dalam hati kita. Kalau kita zikir pada Allah, rongga itu menjadi perebutan antara malaikat dengan syaitan. Ingat lagi ya, kita belajar. Tapi kalau kita zikir, syaitan keluar, maka malaikat tu jangan anggap pula malaikat ada dalam diri kita, tidaklah. Ini bahasa kiasan nak bagi tahunya, maka dia ada lintasan-lintasan daripada malaikat. Ilham. Kemudian ada juga dinamakan al-khawatir an-nafsiyah, lintasan hati daripada nafsu kita sendiri. Dan ada yang dinamakan yang keempat al-khawatir asy-syaitaniyah, lintasan daripada syaitan. Apa beza antara nafsu dengan syaitan? Nafsu ni dia lebih lintasan kepada menggoda. Sedap tu makan lah. Seronok ni pergi lah. Dia menggoda kita. Tapi syaitan lebih kepada menipu. Contoh kita nak baca Quran malam ni, dia kata tak payah baca lah, malam besok je lah, besok kan masih ada. Dia tipu kita. Memang besok masih ada, kita belum tentu ada. Habis pandai dia, alah kau kan masih muda, tak payahlah datang surau kan, ni muda-muda ni, enjoy lah dulu. Lepas pencin datang lah, rupa-rupanya tak sempat pencin, mati. Itu syaitan tipu. Jadi syaitan ni, kalau nak tahu dia lintah dalam hati kita dalam bentuk penipuan-penipuan, itu syaitan. Tapi kalau dalam bentuk godaan, itu nafsu. Kemudian dari segi benda-benda baik, benda-benda baik je, itu malaikat. Tapi kalau sesuatu yang kasyaf, yang benda-benda yang ke depan, itu Allah, itu awliya-awliya Allah. Kalau tuan-tuan nak baca detail ni, dia berada dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Tahu kan kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Minhajul Abidin Imam Ghazali. Dia ada khawatir-khawatir yang dicerita tu. Itulah antaranya. Jadi kita harap apa yang terlintas dalam hati kita. Tapi kadang-kadang syaitan ni pula ada juga dia datangkan kebaikan. Kamu baca Quran lah, kita pun baca. Dia kata baca kuat sikit biar orang dengar. Suara kau kan sedap. Mula-mula dia suruh kita baca Quran, kemudian suruh kita baca kuat. Sedapkan sikit lah. Ya kan suara kau sedap kan. Kita pun makin sedap baca Quran. Kemudian orang datang puji, lagi bangga gitu. Rupanya dah tipu oleh syaitan. Syaitan ni betul penipu. Nanti syaitan, satu di antaranya lah. Sebenarnya tarik saya sebut dulu ya. Tarikah ni apa makna tuan-tuan? Satu madrasah untuk praktikal amali kepada ilmu tasawuf. Ilmu ni dia ada ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni selalu kadang-kadang disebut ilmu tasawuf. Contoh kitab tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Izzatul Mu'minin Imam Ghazali itu kan. Mursyidul Amin. Kalau kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Penawar Bagi Hati, itu kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni, macam mana nak beramal dengan dia, nak praktikal, itu kena ikut tariqah. Apa makna tariqah? Manhaj, metodologi. Berada di sebuah madrasah. Okey. Bila mana kita berada di madrasah itu dan salah satu kaedah amali untuk beramal dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa. Macam mana nak menyucikan jiwa? Melalui zikir.
Sebab tu kita akan terima zikir daripada seorang guru. Okey, baik. Persoalan sekarang, kita terima zikir dengan guru itu, adakah kita berbai'ah dengan guru itu? Berbai'ah. Berbai'ah ialah berjanji setia untuk dibimbing oleh guru itu melalui zikir. Sebenarnya bukan berjanji dengan dia, berjanji dengan Allah, kerana zikir itu adalah bukan untuk dia, zikir untuk ingat Allah, bukan ingat guru. Tetapi guru itu membuat perjanjian, kalau kamu nak duduk di bawah metodologi, kaedah-kaedah, metod-metod tarekat yang ini, kamu boleh duduk sini. Tarekat Syaziliyah itu metod Imam Syazili, tarekat Ghazaliyah, tarekat Alawiyah. Ini kaedah-kaedah madrasah-madrasah yang dibina. Okey, kalau kita berbai'ah, kita tidak boleh lagi dengan guru yang lain, kerana mursyid ini seorang sahaja. Tapi kalau kita pergi ke guru lain, kita terima, bukan terima untuk tarbiyah kerohanian sekala tabarruk. Tabarruk boleh. Contoh, kita terima tarekat Syaziliyah. Kita bai'ah dengan mursyid Syaziliyah, dia pun bagi zikir pagi, zikir petang. Boleh ambil Omar datang, kita pun pergi jumpa dengan dia. Mungkin maka dia ijazah, macam malam ini dia ijazah Ratibul Atas atau Ratibul Haddad. Boleh tak kita terima? Boleh, tabarrukan. Tapi kita kena utamakan zikir yang kita terima dengan guru tu dulu, baru boleh amal zikir lain. Yang pertama. Bukan kata tak boleh, tapi yang lain itu dia tidak akan jadi zikir tarbiyah kerohanian, dia zikir tabarruk. Okey, kalau kita ambil dengan khalwatiyah, dengan zikir dan suluknya sekali, maka kita kena terus. Tak boleh pindah kepada syatariah. Tak boleh. Kalau nak pindah juga, mungkin kita rasa tak sempat nak ikut lah dengan ni, sebab dia lambat, dia banyak. Dia banyak. Tarekah yang lain lebih mudah bagi kita lah, sebab kita tengok kemampuan kita. Kita kena jumpa mursyid yang asal yang kita bai'ah itu, kena minta izin. Ya Syekh, saya rasa berat untuk saya ikut manhaj ini, tarik ini. Saya minta izin dengan Syekh, boleh tak saya nak pergi ke tarik yang lain? Kalau dia izin, insya-Allah kita boleh pergi. Biasanya guru pertama kita akan ada khalifah. Khalifah, dia akan lantik khalifah dia. Khalifah ni, apa makna khalifah? Pengganti mursyid itu. Dan khalifah tu adalah mursyid yang menggantikan mursyid dia bila mana dia tidak ada. Maka kena pergi situlah. Dan kalau kita nak pergi ke lain, mungkin kita kata mursyid ni kita boleh kurang sikit kan. Kita kena minta dengan mursyid ni, saya setelah guru utama meninggal, boleh tak saya nak pindah tarekat lain? Minta izin. Kalau dia izin, kita boleh pergi. Kalau kita pergi tanpa izin dia, kita tak akan sampai selama-lamanya, kerana kita tidak ada adab dengan guru yang asal kita. Adab ni paling besar tuan-tuan dalam kehidupan kita. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan ibu dan ayah kita, dan adab dengan guru kita. Misalnya kita kasar itu hanya menambah wawasan. Tak apa, dia panggil tabarruk. Okey, tak apa kalau kita pergi saja ke tempat lain sekadar mengambil semangat apa, okey, tak ada masalah. Tapi kena balik kembali pada guru yang asal. Yang tu tabarruk sahaja, ambil barakah. Okey, wallahu a'lam ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.